So, ini nama-nama yang disebut perincian dia, yang mana tak disebut dalam Quran. Bahkan kalau kita tengok dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi, disebut dalam surah Al-Kahfi, kalau saya tak silap, ayat yang ke-22. Kalau tuan-tuan dan puan boleh tengok tentang pendirian Al-Quran, tentang isu berapa orang yang terlibat apabila terdapat banyak tafsiran atau banyak perincian tentang berapa orang yang terlibat. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat surah Al-Kahfi itu sendiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-22. Allah kata, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Ada orang kata, Allah kata, ada orang menyebut bahawa mereka ini 3 orang dan yang keempat ialah anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Dan ada yang mengatakan 5 orang, yang keenam anjing. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 7 dan yang ke-8-nya ialah anjing. So maksudnya ada banyak riwayat di sini yang Allah kata, qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakan wahai Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim, Allah Tuhanku mengetahui berapa jumlah orang yang terlibat. Ma ya'lamuhum illa qalil, dan kamu tidak mengetahui melainkan sedikit. Fala tumari fihim illa mira'an zahira, dan janganlah kamu duk sibuk. Duk sibuk nak tahu berapa orang yang terlibat. Illa mira'an zahira, sebab benda ni adalah benda yang mira'an zahira, yang tak diketahui sebenarnya. Okey. Wala tastafti fihi minhum ahada. So janganlah buat fatwa berapa orang terlibat. Berapa orang terlibat, jangan buat fatwa. Okey. So di sini Allah jelas bahawa jangan kita duk kaji. Bukan nak kata kita nak kita boleh, jangan kita duk sibuklah berapa orang yang terlibat, siapa nama-nama orang yang terlibat, perincian. Bahkan banyak orang duk kaji, sehingga kan kalau siapa yang pernah pergi ke Jordan ataupun Turki, di sana kita akan dapati orang buat kajian tentang tempat gua, kan, gua Ashabul Kahfi tu. Sehingga kan terdapat 2 tempat, di Turki satu, di Jordan satu. Sehingga kan di Jordan sahabat Ana menyebut, bukan ustaz dengan meletup tu, ustaz lain. Dia kata sehingga kan gua Al-Kahfi tu dijadikan sebagai pusat pelancongan, dan orang-orang yang bawa pelancong datang tu mengatakan inilah gua Al-Kahfi. Sedangkan ada juga tempat lain di Turki pun ada juga. So menyebabkan orang berbalah duk keliling. Ni Jordan lah yang sebenarnya, Turki sebenarnya duk balah, duk lawan. Guna Facebook dan sebagainya, duk lawan. Okay. So itu satu tentang nama-nama surah Al-Kahfi. Dan terdapat juga dalam berkaitan dengan surah Al-Kahfi ni juga, Ashabul Kahfi ni juga, tentang historical narration ataupun riwayat sejarah yang dibuat kajian tentang zaman di mana ianya bila ianya berlaku dan raja yang terlibat. Perlu kita fahami apabila kita mengkaji kisah-kisah dalam Quran, seperti mana juga kita mengkaji scientific facts dalam Quran, kisah-kisah dalam Quran sebenarnya tidak perlu kepada pembuktian sejarah. Itu perlu kita fahami. Jangan kita menjadikan kisah-kisah dalam Quran itu sebagai satu bentuk fakta sejarah yang perlu kepada pembuktian. Sebab sekarang ni yang menjadi trend adalah apabila setiap apa benda yang dalam Quran disebut yang tidak diperincikan, semuanya hendak dikaji menurut kefahaman ataupun menurut ilmu manusia. Contohnya dalam isu sains. Okey, contohnya setiap benda yang berkaitan dengan scientific facts dalam Quran, scientific information dalam Quran, semuanya nak dicari sama ada benda tu benar ataupun tidak dari segi sains. Seolah-olah Quran perlukan kepada pembuktian. Okey. Begitu juga tentang sejarah. Apabila kita baca kisah-kisah, contohnya kisah Nabi Nuh, cari di mana kapal Nabi Nuh contohnya. Kan?
ataupun kisah Yusuf, cari di mana telaga di mana dibuang Nabi Yusuf, ataupun cerita tentang laut di mana ikan yang dibawa oleh Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir, dicari air tersebut, sebab dikatakan air itu adalah air ma'ul hayy, air memberi kehidupan. Minum air itu hidup selama-lamanya. Ada guys? Ada. Cari air itu. Kaji, kaji sampai ke tahap tu dan sebagainya. Bukan nak kata kita tak boleh kaji isu-isu berkaitan dengan sejarah, boleh. Tetapi apabila Quran menurunkan kisah-kisah, matlamat utama adalah bukan mengkaji tentang fakta sejarah tersebut. Sebenarnya kalau tuan-tuan baca dalam Fi Zilalil Quran contohnya, Syed Qutb menekankan tentang isu ni. Apabila datang tentang kisah-kisah, kalau tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, bagaimana dia mentafsirkan surah Al-Kahfi, tuan-tuan akan tengok metodologi Syahid Syed Qutb, dia tak memperincikan langsung tentang kisah-kisah yang dalam Quran. Bahkan apabila datang tentang surah Al-Kahfi, dia akan sebut tentang bagaimana kita nak treat ataupun bagaimana kita nak berinteraksi dengan kisah-kisah dalam Quran. Sebab bagi dia kata kisah-kisah dalam Quran adalah kisah-kisah yang benar. Itu satu. Dan kajian sejarah yang dilakukan oleh manusia terhadap Quran adalah berbentuk subjektif, yang kita tidak tahu sama ada kajian itu benar ataupun tidak, kan? So apabila bertembung di antara dua, orang yang mengkaji dan juga ayat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, so di situ berlaku konflik. So di sinilah Syed Qutb menyebut bahawa tidak perlu untuk kita terlampau fokus kepada mengkaji perincian kisah-kisah dalam Al-Quran, sehingga kan kita termasuk ataupun menyebar tentang riwayat-riwayat yang tidak benar ataupun hadis-hadis maudhu', hadis-hadis yang palsu. So apa yang kita nak buat apabila kita berhadapan dengan kisah-kisah dalam Quran, apabila kita baca kisah-kisah dalam Quran, saya Qutb menyebut bahawa benda yang pertama yang perlu kita kaji ialah iktibar. Sebab dalam surah Yusuf, kalau kita baca di akhir surah Yusuf, apabila Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf daripada dia kecil sampai dia bertemu balik dengan mak dan ayah, dengan ayah dan ahli keluarga, dengan abang-abang dia, di akhir ayat Allah menyebut apa? Allah kata laqad kana fi qasasihim ibratun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, iaitu kisah-kisah para nabi, ibratun, ada iktibaran. So itu matlamat utama. Untuk siapa? Li ulil albab, untuk orang-orang yang ada akal. So maksudnya kita nak Allah mengiktiraf orang yang berakal apabila berinteraksi dengan Quran adalah mereka yang apabila datang sesuatu ayat, dia orang tahu macam mana nak berinteraksi dengan ayat tersebut. Apabila kita berinteraksi dengan ayat hukum, macam mana kita nak mengambil hukum. Contoh, okay, apa metod-metod yang perlu kita tahu untuk mengambil hukum. Contoh, apabila kita berhadapan dengan ayat-ayat berbentuk dengan sains, contohnya, macam mana kita nak berinteraksi. Apabila kita berhadapan dengan ayat-ayat yang berbentuk kisah, bagaimana kita nak berinteraksi, kan? So dalam isu kisah dalam Al-Quran, cara kita berinteraksi adalah kita mencari ibrah, kita mencari panduan hidup. Sebab kisah dalam Quran dia repetitif, dia sentiasa berulang, kan? Sebab itu kalau kita tengok, apabila Nabi Muhammad SAW menyebut bahawa membaca surah Al-Kahfi dapat membentengi kamu daripada fitnah Dajjal, Abul Hasan Ali An-Nadawi, kalau tuan-tuan baca buku ni, dia menyebut bahawa Dajjal yang dimaksudkan dalam surah dalam hadis ini yang direlatekan kepada surah Al-Kahfi, datang dalam banyak bentuk. Dia bukan datang dalam bentuk manusia. Dia datang dalam banyak bentuk. Dia datang dalam bentuk pemerintahan, dia datang dalam bentuk harta, dia datang dalam bentuk ilmu. So dia datang dalam banyak bentuk. Kejahatan Dajjal tu datang dalam banyak bentuk. Dia bukan datang dalam bentuk manusia semata-mata yang akan datang di hari akhirat. Tapi sebelum datang sampai hari akhirat, dia datang dalam banyak bentuk, dan bentuk-bentuk ini disebut dalam surah Al-Kahfi. So
So kalau kita nak tahu sifat Dajjal, karakter Dajjal sebelum kedatangan Dajjal yang dimaksudkan oleh hadis tentang Science of Qiyamah adalah dalam surah Al-Kahfi. Okay. So itu yang perlu kita fahami apabila kita nak mengkaji tentang kisah-kisah ibrah, iktibar yang perlu kita tengok, yang perlu kita kaji. Baik. Itu tentang bagaimana kita nak berhadapan dengan historical narration ataupun riwayat-riwayat berkaitan sejarah yang mana dibuat ke atas kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang mana kisah tersebut di-repeat dalam Quran sehingga kan orang mengatakan itulah yang dimaksudkan dengan Quran. Kisah itulah yang dimaksudkan dalam apabila disebut Seven Sleepers, itulah Ashabul Kahfi. Okey. Sedangkan kita tak tahu. Allah kata fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhu ahada. Jangan duk. Inilah. Alright? Baik. So itu yang pertama tentang Ashabul Kahfi. Yang keduanya ialah tentang Nabi Musa dan juga Khidir. Dalam isu ni yang pertama tadi ialah riwayat Israiliyat tentang nama-nama tu adalah riwayat yang kita perlu tawakuf. Kita jangan kita sebarkan bahawa benda ni adalah benar. Baik. Apabila datang kepada kisah yang berikutnya, iaitu kisah Nabi Musa dan juga Khidir. Sebelum Nabi Musa dan Khidir tu ada kisah lain, iaitu kisah pemilik dua kebun. Pemilik dua kebun ni terdapat dua pendapat tentang siapa pemilik dua kebun ni dan bila ianya berlaku. Pendapat pertama mengatakan bahawa kisah ini adalah sekadar tamsilan, bukan kisah yang sebetulnya, bukan kisah yang terjadi di dalam masyarakat di zaman sebelum kedatangan Rasulullah. Ianya sekadar tamsilan. Sebab Allah kata wa daraballahu mathalan, tamsilan mata-mata. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan ianya berlaku di kalangan Bani Israel, tak disebut sama ada di zaman Nabi Musa ataupun tidak, ataupun zaman sebelum ataupun selepas. Berlaku kepada Bani Israel, yang mana terdapat dua orang saudara yang mana kematian ayah dan ayahnya mewariskan harta sebanyak 8,000 dinar. Detail riwayat Israel kepada setiap seorang. Saudara yang pertama yang kafir telah menggunakan duit itu untuk melabur sehingga akan mendapat laba yang banyak. Dan saudara yang kedua tak melabur, miskin, tapi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So ini ada dua riwayat. Riwayat mengatakan bahawa ini cuma tafsilan, dan yang keduanya adalah riwayat mengatakan bahawa berlaku. Okey, nah. So kita tak tahu sama ada itu benar ataupun tidak. So kita tawakuf sahaja. Baik. Datang kisah yang berikutnya adalah Nabi Musa dan juga Khidir. Now, tentang Nabi Musa dan Khidir ni memang terdapat riwayat Israiliyat. Tetapi riwayat Israiliyat dalam kisah Nabi Musa dan juga Khidir, sebab dalam Quran kalau kita tengok tentang Nabi Musa dan Khidir, tentang kisah Nabi Musa dan Khidir ni, kita akan dapati bahawa nama Khidir tidak disebut. Nama Khidir itu tidak disebut. Yang disebut dalam Quran ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawajada 'abdan min ibadina. So Allah sebut sebagai hamba kami. Tak disebut tentang nama siapa orang yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam. So apabila dirujuk kitab-kitab tafsir, kita akan dapati nama orang ini disebut, nama hamba ini disebut. Okay. Dan hadis tu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadisnya amat panjang. Dan hadis menyebut tentang segala detail yang berlaku antara Nabi Musa dan juga Khidir. Dan riwayat ini juga tersebut dalam kitab-kitab terdahulu. Maka riwayat Israiliyat yang menyebut tentang detail kisah Musa dan juga Khidir yang disepakati ataupun yang dipersetujui oleh sunnah Rasulullah SAW, maka ini adalah contoh riwayat Israiliyat yang diterima. Apa yang disebut? Yang pertamanya ialah nama orang yang ditemui. Yang keduanya ialah siapa yang bersama Nabi Musa dalam pencarian Khidir. Sebab kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi,